Okey, seterusnya kita lihat dalam bab 2, itu berkaitan dengan perhubungan korporat dan media massa. Kita bincang tentang peranan perhubungan korporat dan kita lihat kenapa pentingnya kita mengadakan jaringan hubungan dengan pihak media massa dan kenapa media massa ini penting kepada dunia korporat dan jenis-jenis media korporat yang terlibat dalam urusan kita menyebarkan maklumat. Dalam hal ini kita kena faham juga beberapa perkara berkaitan dengan yang utama sekali peranan perhubungan korporat ataupun penulisan korporat. Okay. Menurut Nielsen 2004 terdapat 4 peranan utama perhubungan awam atau perhubungan korporat. Yang pertama ialah communication technician, iaitu seorang pegawai korporat itu perlu memahami tentang teknik-teknik penulisan dan juga teknik-teknik atau teknik-teknik kerja seseorang wartawan. Teknik menulis menggunakan kaedah 5W1H, teknik mencari maklumat, teknik menyebarkan maklumat, dan yang paling penting juga adalah bagaimana seorang wartawan itu mengatasi ataupun menulis suatu bahan tersebut untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan organisasi. Sebab itu sebagai communication technician, seorang pegawai korporat, penulis korporat itu mereka perlu memahami gaya penulisan, gaya penyelidikan berita agar bahan-bahan yang mereka tulis itu dapat digunakan pakai sebaiknya oleh pihak media. Okay. Yang kedua berkaitan peranan perhubungan awam ialah expert prescriber. Expert prescriber ini merujuk kepada bagaimana kita melihat peranan pegawai korporat itu untuk menyelesaikan masalah melalui penulisan dan strategi komunikasi. Dalam hal ini, apa yang kita boleh bincang, boleh beritahu di sini ialah melalui penulisan, pihak penulis korporat itu boleh menyelesaikan masalah dalaman dan juga luaran. Contohnya apabila berlakunya sesuatu kecelaruan maklumat, ketidaktepatan berita-berita berkaitan dengan korporat. Ini menimbulkan kegusaran di kalangan pihak dipanggil kaki tangan dalaman ataupun audiens luaran. Jadi apa tugas kita sebagai pegawai perhubungan korporat ialah kita perlu menulis sesuatu perkara untuk memberitahu, membagi informasi, menyelesaikan masalah. Jadi kerja kita ialah sebagai expert prescriber menggunakan platform asas kita ialah melalui penulisan, dan kita perlu bijak menggunakan strategi komunikasi khususnya melalui pemilihan media yang sesuai dengan sasaran audiens. Seterusnya peranan perhubungan awam yang ketiga adalah communication facilitator ataupun facilitator komunikasi, pemudah cara komunikasi. Dalam hal ini seorang pegawai korporat, khususnya penulis korporat, mereka mesti peka dengan persekitaran yang berlaku dalam organisasi dan juga environment bisnes syarikat tersebut. Mereka perlu dengar, mereka perlu respon kepada publik, dan juga mereka perlu respon kepada pihak media massa. Dengan adanya kata keterbukaan halayak mengakses maklumat umum syarikat, halayak bebas untuk menyebarkan maklumat di media sosial, maka kerja kita sebagai perhubungan awam juga menjadi bertambah dan menjadi lebih complicated. Yang kerana kita bukan saja nak menjawab atau nak beritahu kepada media massa saja, tapi juga kepada publik. Sebab kecepatan, kesegeraan makluman ataupun respon kita kepada publik berkaitan dengan suatu perkara negatif, ianya akan menentukan sejauh mana suatu perkara negatif itu berpanjangan ataupun dapat diselesaikan dengan segera. Jadi dalam hal ini, sebagai facilitator komunikasi, seorang pegawai korporat itu perlu memahami bukan saja prosedur yang diamalkan di pihak media massa, tapi pihak penulis korporat juga perlu ada hubungan baik ataupun ada jaringan baik dengan pihak media agar mudah pihak penulis korporat tadi memberi respon dan menyebarkan maklumat di dalam media sosial dan juga di dalam media-media massa.
Yang keempat ialah berkaitan dengan problem solving facilitator. Dalam hal ini, seorang penulis korporat itu mereka sebagai penjawat. Mereka memerlukan kerjasama dan bantuan daripada semua kaki tangan yang lain. Khususnya di pihak atasan, di senior management, board of director. So, mereka menulis bahan-bahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahan macam mana yang dikata menyelesaikan? Bahan-bahan yang ada informasi, bahan-bahan yang membentuk persuasif, bahan-bahan yang membentuk nasihat. Di sinilah pihak penulis korporat akan menulis tentang suatu isu, tentang suatu informasi terbaru dengan hasrat bahan-bahan kita tadi dapat menjernihkan, dapat membuka minda dan juga dapat memberi satu informasi baru kepada kaki tangan dalaman dan juga kepada pihak luaran. Khususnya apabila bahan-bahan tadi adalah bahan-bahan yang dapat menyelesaikan satu masalah dalaman atau masalah syarikat. Jadi dalam hal ini penulis korporat perlu menulis panduan, perkeliling, notis yang membentuk nasihat kepada pihak dalaman maupun pihak luaran bagi menyelesaikan masalah dengan segera. Dalam hal itu juga kita lihat dalam bab 2 ini kita ada juga membincang tentang dua persoalan utama yang saya sudah upload di portal UEM. Pertama sekali, bagaimana kita nak mewujudkan hubungan yang baik dengan pihak media massa? Itu yang pertama. Bagaimana mewujudkan hubungan baik? Apakah strategi hubungan baik? Soalan ni banyak kali keluar dalam peperiksaan, sama ada kuis atau peperiksaan akhir. Itu apakah strategi untuk membina hubungan dengan pihak media? Kedua ialah apakah bentuk media, bentuk-bentuk media yang sesuai untuk kita gunakan dalam menyebarkan informasi korporat. Jadi untuk soalan pertama ialah bagaimana kita nak mewujudkan hubungan baik dengan pihak media, khususnya pihak perhubungan korporat. Pertama sekali kita mesti membina hubungan dengan pihak media dengan cara satu, mengadakan lawatan industri, mengadakan, dan juga kita boleh mengadakan acara-acara sosial seperti mengadakan makan malam bersama industri pihak media, mengadakan sukan bersama media, perkampungan media, sehari bersama media. Jadi acara-acara sosial ini secara tidak langsung akan merapatkan hubungan, mengenai hubungan yang lebih erat di antara pihak perhubungan korporat dengan pihak media. Kenapa penting kita mengadakan hubungan seperti ini? Supaya kita dapat mendapat ruang publicity, ruangan untuk menyiarkan bahan-bahan aktiviti, bahan-bahan informasi syarikat kita dalam media massa dengan cepat dan juga sebolehnya tanpa cas, tanpa bayaran. Sebab tu kita lihat dalam soal awal banyak berita-berita yang keluar, dia ada yang dipanggil paid news dan ada yang dipanggil FOC. Paid news adalah kita kena bayar ruang untuk bahan-bahan kita keluar ataupun siaran berita kita keluar. Tapi ada juga kebanyakannya dalam akhbar apabila berita-berita korporat keluar, kebanyakannya adalah percuma. Ianya bergantung kepada hubungan baik dengan pihak media. Okey. Selain itu ialah soalan tentang jenis-jenis media mana yang sesuai untuk perhubungan korporat. Hubungan dalam jenis-jenis media ini kita bagi kepada dua. Pertama sekali media yang di luar kawalan pegawai korporat, dan juga yang kedua ialah media di dalam kawalan pegawai korporat. Media di luar kawalan kita ialah media-media seperti yang dikuasai oleh pihak media, TV, radio, surat khabar, iklan-iklan yang kita lihat di sepanjang lebuh raya contohnya. Dan itu merupakan media massa yang di luar kawalan kita, dan kita perlukan satu hubungan baik, dan kadang-kadang kita memerlukan kita perlu mengeluarkan kos untuk memastikan bahan-bahan berita kita masuk dalam ruang-ruang media massa tadi. Itu di luar kawalan. Bila kita ada hubungan baik
berkemungkinan besar untuk kita mendapat liputan yang meluas dengan percuma lebih tinggi berbanding dengan kalau kita tidak ada hubungan baik dengan pihak media. Yang kedua ialah media dalam kawalan. Media dalam kawalan ialah media-media yang kita kontrol apa isi kandungannya, bila nak keluar, sejauh berapa banyak, siapa sasaran kita. Itu adalah media-media yang kita kontrol. Contohnya news bulletin yang kita terbit sendiri. Kita bertanggungjawab tentang bahan tersebut melalui media masa. Melalui media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, blog dan sebagainya, laman web dan sebagainya. Itu adalah dalam kawalan kita. Mana kita boleh menentukan kandungan, bila nak disiarkan, siapa yang perlu kita sasarkan, dan secara tak langsung media-media dalam kawalan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam waktu sekarang, ianya memberi satu ruang untuk pihak korporat berhubung secara terus dengan pihak luaran, khususnya pihak publik. Jadi secara tak langsung dalam bab 3 kita bincang berkaitan dengan pertama, peranan perhubungan awam, khususnya peranan penulis korporat. Kedua, bagaimana mewujudkan hubungan baik dengan pihak media, dan apa pentingnya media dan juga jenis-jenis media yang sesuai dengan pihak korporat.